Okey, baik. Pertama sekali, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Tahniah sekali lagi kepada yang masuk kelas hari ini. Okey, saya nampak orang yang sama. Masuk kelas, Pak Utarik tak ada masalah kehadiran. Hanya adalah seorang dua orang sahaja yang tega. Jadi, saya rasa dah ada tindakan yang sepatutnya diambil. Okey, semua tu perlu diingat untuk kebaikan anda semua jugalah. Okey. Hari ini kita akan masuk bukan bab baru, subtopik yang baru, iaitu berkenaan dengan peneutralan. Tetapi seperti semua sedia maklum, kita dah buat kerja projek yang ada berkaitan dengan peneutralan supaya kita nak dapat gambaran sedikit apa dia peneutralan tersebut. Baik, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan standard pembelajaran di mana kita nak tengok apa dia peneutralan dari segi definisi yang sebenar. Kemudian kita nak menentukan kepekatan larutan yang mana kita tidak ketahuinya dengan menjalankan aktiviti pentitratan. Tapi sekali lagi lah, aktiviti ini kita tak dapat laksanakan, tapi saya akan tunjukkan video. Jadi bolehlah awak tengok secara realitinya bagaimana proses pentitratan itu berlaku. Dan kita juga akan cuba menyelesaikan masalah numerical, maksudnya masalah yang melibatkan pengiraan berkaitan dengan peneutralan. Okey. Baik, tanpa buang masa, kita pergi kepada slide seterusnya. Seperti yang kita tengok tadi, standard pembelajaran yang pertama adalah berkenaan dengan definisi peneutralan. Jadi kita dah dapat gambaran sedikit sebelum ini. Peneutralan seperti apa yang saya beritahu, dia adalah tindak balas di antara asid dengan base ataupun alkali. Biasa kita sebut alkali, tapi sebenarnya dia adalah berkaitan juga dengan base. Untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Jadi hasilnya ada dua, garam dan air. Di mana garam dan air yang terhasil itu adalah bersifat neutral. Jadi dengan kata lainnya, kalau kita melakukan peneutralan itu, kalau kita uji dengan apa sembarang penunjuk, maka dia akan menunjukkan di skala neutral. Okey, kerana kedua-dua hasil ni bersifat neutral. Disebabkan oleh apa? Kerana asid dan alkali itu sudah hilang sifat keasidan dan kealkaliannya. Jadi kalau kita sentuh sebab asid, kita dah belajar asid identitinya adalah ion hidrogen dan alkali identitinya adalah ion hidroksida. Jadi apabila berlaku proses peneutralan, ion-ion ini semakin berkurang. Kerana apa? Dia membentuk hasil. Hasilnya apa? Garam dan air tadilah. Tetapi H plus dan OH minus ni, dia akan membentuk air. Manakala garam itu daripada ion lagi satu yang berkaitan dengan jenis asid dan jenis alkali yang anda gunakan tersebut. Okey. So itulah dia maksud peneutralan. Saya ulang semula, peneutralan itu adalah tindak balas di antara asid dan alkali. Okey, untuk menghasilkan garam dan air, di mana garam dan air itu bersifat neutral. Okey. Tengok note dekat sini. Tindak balas neutral antara asid nitrik. Ini contoh di mana dia dah spesifikkan. Contoh, asid nitrik digunakan dan kalium hidroksida. Maka dia akan menghasilkan kalium nitrat. Okey, yang ini saya rasa tak ada masalah dalam penentuan hasil ini. Di mana kita buat pengayonan seperti biasa. H plus, NO3 minus, K plus, OH minus, dan kita combinekan mana ion yang berlainan cas daripada dua bahan berbeza. Jadi sebab itu yang first ni kita akan dapat garam, yang kedua itu adalah air. Okey, dan sepatutnya sekiranya kita menggunakan contoh-contoh yang lain, begitulah dia prosesnya. Dia menggunakan prinsip yang sama, cuma kita spesifikkan kepada proses peneutralan, kita sebut garam dan air. Okey. So itu sedikit asas lah, konsep asas berkenaan dengan peneutralan. Ini sebenarnya apa yang saya dah terangkan tadi. Di dalam peneutralan, tindak balas sebenar yang berlaku hanya melibatkan gabungan hidrogen dan ion hidroksida untuk menghasilkan air. Ini kita namakan sebagai persamaan ion. Sekejap lagi kita akan tengok lebih detail kenapa persamaan ion ni kita hanya merujuk kepada yang ini sahaja. Okey. Tengok yang ini. Okey, contoh tadi kita ambil asid nitrik dan juga kalium hidroksida. Kalau awak nak tahu persamaan ion yang mana yang awak kena tunjukkan adalah apabila ada ion-ion. Contoh kalau asid nitrik ni kan,
kita dah buat pengayunan macam ni tadi saya tunjuk. Kita ada H+ dan ion nitrat dekat sini dan ion kalium, ion hidroksida. Okey. Dan kita gabungkan, kita akan membentuk kalium nitrat di sini. Kalau awak perhatikan, asal bahan kalium tu masih dalam keadaan ion dan juga nitrat itu juga masih dalam keadaan ion, dan apabila dia membentuk hasil juga, dia adalah juga dalam sebatian ion. Okey, sebatian ion, dan di mana tindak balas akhir dia masih dalam keadaan yang sama, kekal, sama. Maksudnya tiada berlaku apa-apa perubahan ke atas dia punya charge, ke atas dia punya fasanya. Okey, dia kekal dalam keadaan aqueous di situ. Maka di situ disebabkan di sini kalau ada yang baca ni mungkin anda tak berapa faham dari segi memandangkan kalau dia tulis sini kalium, ion kalium dan ion nitrat tu merupakan ion pemerhati. Mungkin ada yang tak berapa faham maksud pemerhati. Pemerhati tu sebenarnya dengan kata lain, dia tidak mengalami apa-apa perubahan. Maksudnya dia first tu, asal tu dia aqueous, ataupun sebatian ion. Apabila dia membentuk hasil juga, dia kekal sebagai aqueous ataupun dia tidak mengalami sebarang perubahan fasa. Tetapi sekiranya kamu lihat dari segi ion hidrogen ini dan juga ion hidroksida, apabila dia combine, dia akan membentuk suatu molekul. Jadi molekul sifatnya adalah neutral. Okay? Molekul, kalau kamu tengok balik dekat bab sebelum ini, molekul tu, sebatian molekul itu dia bersifat neutral. Jadi dia dah berubah fasa dekat situ. Jadi sebab itu persamaan ion yang ditunjukkan utamanya adalah persamaan yang membentuk apa hasil utama di dalam sesuatu tindak balas tersebut. Jadi dalam peneutralan yang kita nak lihat yang utamanya, kita tahu peneutralan adalah tindak balas antara asid dengan alkali. Apa identiti bagi asid? Ion H+. Apa identiti bagi alkali? Ion OH-. Ini yang kita nak tengok yang menunjukkan proses peneutralan dan dia akan menghasilkan molekul air. Jadi itu yang harus ditunjukkan dalam persamaan ion. Jadi yang lain-lain itu kita akan anggap dia sebagai side. Side itu yang kita namakan sebagai ion pemerhati seperti apa yang telah dinyatakan di sini. Okey? Diharap di situ clear sedikit lah, dapat memberi gambaran sedikit. Okey, so itu adalah contoh sekiranya peneutralan ini melibatkan jenis asid nitrik dan juga kalium hidroksida. Kalau yang lain pun sama juga, dia bergantung kepada apakah jenis dan juga asid dan juga alkalinya. Dia akan berbeza dari segi garamnya sahaja. Kalau air tu semua sama. Dan kalau jenis asid dan garam alkalinya tu berbeza, dia akan memberi perbezaan dari segi keseimbangannya sahaja. Okey? So kita nak tengok contoh aktiviti lah. Okey, kita nak buat sedikit revision sebenarnya, sebab ini melibatkan persamaan kimia ni sebenarnya, bukannya tajuk garam peneutralan pun. Dia sebenarnya lebih kepada nak menguji kita punya pengetahuan dalam persamaan kimia. Okey, so sekarang ni kita nampak dia kata kemudian tulis persamaan ion. Sebenarnya kalau persamaan ion ni, kalau awak nak tahu sekiranya dia melibatkan asid dan alkali ni identiti, awak dah tahu persamaan ionnya mesti yang membentuk H2O. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya persamaan ionnya adalah sama, iaitu H+ dan OH-. Sebelum itu, sebelum saya terlupa, persamaan ion haruslah menunjukkan jas, sebab itu kita namakan sebagai persamaan ion. Okey, H2O. Ketiga-tiga ABC tu persamaan ionnya sama. Cuma persamaan kimianya sahaja berbeza. Okey. So untuk yang pertama ni seperti apa yang kita dah belajarlah sebelum ni. Okey, HCl. Saya tunjuk contoh A sahajalah. Okey, barium hidroksida ni namanya. Okey. Yang ni kenapa ada dua? Saya harap semua pun dah tak ada masalah dekat sini. Sebab barium tu dia punya charge dia tu positif. Jadi OH tu OH negatif. Sebab itu kita perlukan dua ion hidroksida.
So, hasil dia sebelum kita nak tentukan hasil, kita buat pengayunan begini. H plus, Cl minus, Ba2 plus, OH minus. Okey, maka untuk dapatkan dia punya hasil yang pertama, ingat dia mesti combination antara dua cas berlainan, okey, daripada dua bahan yang berbeza. Okey, so kita dah nampak dekat situ garamnya adalah BaCl2. Kenapa Cl2? Sama lah tadi penjelasan yang kat sini sebab Cl tu negatif. Okey, negatif 1. Dan H2O. Okey, jadi di sini perlulah kemahiran balance. Nampak? Sebab itu saya kata sebenarnya ini bukanlah lebih kepada peneutralan. Dia lebih kepada awak punya pengetahuan dalam balancekan dia. Okey, jadi kita tengoklah, gunalah teknik Low-Bulow Hose tu. Okey, pertama kita tengok dari segi logam. So, logam barium. Tengok barium 1-1. Okey, so tak ada masalah. Move kepada ion selain daripada hidrogen dan oksigen. So, kita nampak klorin dekat situ kan. So, sini 2. So, maksudnya kita kena letak 2 di situ. Okey, so bila dah 2 dekat sini, kita tengok dari segi host pula. Host H, hidrogen. So, totalkan hidrogen di produk kita ada 2 dan 2. So, 4. Tetapi di hasil hanya ada 2. So, means kita kena letak 2 di situ. Diperkali. Okay. So, bila kita letak 2 di situ, bermaksud di hasil oksigen pula ada 2. Di produk oksigen, yes, ada 2. So, balance. So, inilah dia persamaan seimbang bagi tindak balas yang pertama. Okay. So, jadi yang B dengan C tu tak ada masalah lah. Saya tunjuk yang A sahaja. Cuma yang saya nak tekankan dekat sini yang persamaan ion. Jadi, oleh kerana dia adalah berkaitan dengan tindak balas peneutralan, maka persamaan ionnya sama sahaja untuk ketiga-tiga. Okey, yang nombor 2 tu tak perlulah. Okey, itu kalau kita dalam kelas yang bersemuka. Okey, next. Baik, ini adalah yang apa yang saya suruh awak buat dalam kerja projek yang mana nak hasilkan apa tu poster kan untuk berkaitan dengan garam amonium. Jadi, kalau kamu perhatikan banyak lagi aplikasi tindak balas peneutralan dalam kehidupan kita dan di mana kita nak perlukan bahan-bahan yang bersifat asid dan alkali. Okey, mungkin ada di antara kamu banyak yang nampak tapi kita tak alert dengan benda tu kan, kita tak ambil peduli. Tapi sekarang kamu tengok antaranya susu kan, kalau kita untuk meredakan sakit gastrik, kita gastrik tu kita tahu sebabnya ada asid yang dikeluarkan dalam perut kita kan. Jadi untuk neutralkan dia, kita minum susu khas lah, susu magnesia. Dan kemudian shampoo. Shampoo tu dia nak neutralkan asid pada rambut kita ni, kulit kepala dia menghasilkan asid. Jadi kita perlu shampoo. Tetapi kalau kita perhatikan, selain daripada shampoo, kita ada extra produk yang kita namakan sebagai perapi atau conditioner. Jadi conditioner tu, kalau kita dah letak shampoo, kalau kita dah letak shampoo, maksudnya sekiranya shampoo kita itu dalam keadaan berlebihan, dia dah tak balance pula dari segi kita punya kandungan alkali kan. Jadi takut kita punya kulit kepala lebih beralkali. Jadi kalau kau nampak dekat baris yang ketiga, ini tambahan yang ini tiada di dalam buku teks ni saya letakkan. Perapi rambut tu bersifat asid lemah. Tujuannya adalah meneutralkan balik shampoo yang bersifat alkali itu. Dan sebab itu kita punya rambut itu akan menjadi bertambah lembut. Kalau kamu hanya shampoo sahaja, kemungkinan rambut kamu itu akan keras. Mungkin ada antara kamu pernah mengalami kan situasi macam tu. Awak shampoo rambut makin lama makin keras kan. Itu disebabkan petanda bahawa awak punya kulit kepala tu terlebih sifat alkali, terlebih shampoo. Okey, jadi caranya adalah kita perlukan perapi, nak neutralkan balik. So you nampak tak dia punya proses itu? Kita nak neutral back macam tu. Jadi proses peneutralan itu sentiasa berlaku untuk kita bagi balancekan dia. Okey, kemudian ubat gigi tu kita tahulah, semua pun dah tahu for sure dia adalah untuk meneutralkan asid-asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut kita. Yang ini ni, yang dua ni, ini selalu keluar dalam exam. Okey. Yang ini sebenarnya ada di dalam surat 167 yang first tu. Tapi dia tiada di dalam penerangan
Jadi sebenarnya kalau anda digigit oleh serangga-serangga seperti semut ke, lebah ke dan sebagainya, kita tahu di dalam serangga tersebut dia akan mengeluarkan suatu cecair berasid tau. Jadi sebab itu kita punya kulit tu macam akan ada, kalau orang Melayu dia panggil bintat. Tak tahu orang Chinese dia panggil apa kan. Dia macam apa? Gatal-gatal, dia akan jadi gatal-gatal kan kulit awak tu. Okey, betul, kunci acid forming. Jadi dia bersifat asid Jadi cara untuk mengurangkan keasidan itu adalah kita meletakkan segala antiseptik yang bersifat alkali. Okey, ataupun kalau kita nak ambil apa sahaja yang ada dekat awak punya rumah tu, apa yang paling mudah untuk awak letakkan dekat awak punya kulit tu? Antaranya ubat gigi. Tapi jangan terlalu banyak sebab ubat gigi dia ada mint dia. Okey, ubat gigi tu senang je awak letak sikit je tau, sikit je. Senang je awak letak sebab kita tak semua benda kita ada dekat rumah kan. Tapi yang selalu memang dekat rumah memang sentiasa ada, saya tahu memang ubat gigi lah. Tapi jangan banyak sebab ubat gigi tu dia ada mint dia. Nanti awak akan macam rasa berangin sangat kan. Okey, yang bawah ni sengatan beralkali seperti tebuan dan obor-obor. Tebuan dan obor-obor ni bila disengat dia akan menghasilkan dia akan merembeskan cecair beralkali Sebab itu kalau awak mandi di laut jangan, kalau kamu nampak dekat air laut tu ada perasan ada macam obor-obor, jangan dekat sebab sekiranya saya pesan awal-awal ia boleh juga membawa maut hati-hati sebab dia beralkali Jadi cara paling senang untuk mengurangkan yang beralkali tu, kita akan letakkan sesuatu yang bersifat asid. Seperti paling senang, kita ambil contoh paling senang. Kita tak naklah pergi dekat, kita bukan, memang kita kena dapatkan rawatan dekat hospital, tapi secara cepat maksudnya apa yang ada di sekeliling kita, kita ambil cuka. Sebab cuka tu adalah suatu asid yang lemah dia bukan kuat. Jadi kalau kita letak, dia tidaklah menghakis sifat dia. Jadi cuka tu kita letakkan dekat kawasan kulit kita yang disengat oleh tebuan ataupun obor-obor tu. Jadi mungkin dia dapat meredakan. Tetapi bukanlah kesemuanya. Kita perlu juga dapatkan rawatan di hospital. Perlu pergi hospital. Tetapi untuk sementara waktu. Untuk melegakan. Sebab kita menggunakan konsep peneutralan di situ. Di mana kalau asid kita letakkan sesuatu yang bersifat alkali. Kalau alkali kita letakkan sesuatu yang bersifat asid supaya dia neutral, balancekan balik. Okey, jadi itu contoh-contoh lah yang anda sebenarnya biasa nampak tetapi kita tak tahu pengetahuannya sebelum ini. Mungkin selepas ini awak nampak sesiapa yang disengat oleh tebuan atau digigit ke kita panggil obor-obor tu kan, kita letakkan sesuatu yang bersifat asid seperti cuka dan sebagainya. Okey, itu sedikit pengetahuan kita dalam kehidupan seharian. Okey, so kita dah belajar tentang basic peneutralan. Sekarang kita nak lebih kepada kaedah makmal pula. Bagaimana kita nak menentukan peneutralan itu dari segi kuantiti. Maksudnya kita nak tahu takat. Berapa banyak yang kita perlukan. Kalau tadi, sebab itu awak nampak tadi kita perlu macam shampoo dan conditioner balik. Lepas tu shampoo balik sebab kita tak tahu amount yang betul berapa kan. Jadi secara laboratory, maksudnya dalam makmal ini kita boleh tentukan berapa isi padu yang tepat dan juga kita boleh tentukan kepekatan yang sesuai untuk bagi balance dengan sama ada alkali atau asid yang kita gunakan. Yang mana kita panggil kaedah itu adalah kaedah pentitratan. Jadi apa itu pentitratan? Dia adalah satu kaedah analisis kuantitatif. Jadi kuantitatif itu merujuk kepada sesuatu yang kita boleh ukur, kita boleh sukat. Kuantiti, dari segi kuantiti, dari segi sama ada bilangan isi padu dan sebagainya yang kita boleh kira. Itu masuk kuantiti. Untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat bagi meneutralkan isi padu tertentu suatu alkali atau sebaliknya. Baik, ini adalah merupakan gambar rajah asas set up bagaimana kaedah pentitratan. Baik, radas utama yang diperlukan adalah yang ini. Ini adalah burette kita panggil.
first kali saya nak pesan bacaan Burette memang dah ditetapkan 2 tempat perpuluhan. So take note di situ, kalau dalam peperiksaan awak hanya letak 1 tempat perpuluhan, sorry, tolak markah. Ingat saya dah pesan awal-awal Burette 2 tempat perpuluhan. Berbeza dengan bacaan lain, contoh ammeter ke apa ke, dia hanya perlu 1 tempat perpuluhan saja. Tapi Burette special 2 tempat perpuluhan. Okey, dan di bawah sini adalah kelalang kon. Okey, perhatikan apa yang dimasukkan ke dalam Burette, apa yang dimasukkan ke dalam kelalang kon. Di bawah alkali, di atas adalah asid, dan kita akan titratkan. Titrat tu maksudnya kita buka pipe ni. Ni pipe kita akan buka, bagi dia menitis sedikit demi sedikit, dan dia akan campur sehingga ada perbezaan. Okey, bagaimana perbezaan ini kita boleh tengok. Okey, tengok ni. Okey, so ini adalah dalam pentitratan asid dan base. Jadi larutan yang diketahui kepekatannya ditambah secara perlahan-lahan. Dengan kata lain, bagi siapa yang tak faham ayat tu, dalam Burette ni tadi ada asid tu. Okey. Asid ini kita tak tahu lagi berapakah isi padu yang kita nak perlukan. Tetapi asid ini kita tahu kepekatannya, sama ada dari segi kemolaran ataupun apa sahajalah yang mewakili kepekatannya. Cuma isi padunya kita tak tahu. Yang di bawah ini tadi adalah alkali. Alkali ini kita dah tahu isi padunya. Tetapi kepekatannya itu yang kita tak tahu. Nampak tak? Dia terbalik, saling terbalik dekat situ. Perlu ingat, perlu faham konsep itu. Jadi kalau kamu perhatikan syarat untuk melakukan proses pentitratan, kita perlu menggunakan penunjuk. Okey, penunjuk. Yang mana penunjuk yang biasa kita gunakan adalah phenolphthalein. Okey, phenolphthalein. Kerana apa? Phenolphthalein ini dia berwarna. Okey, dia mempunyai warna yang berbeza di alkali dan warna yang berbeza di asid. Okey, kalau kamu perhatikan dekat sini, nampak tadi dekat kelalang kon, okey, kita letak alkali kan? Sebab itu warnanya jadi merah jambu apabila kita titiskan phenolphthalein. Ingat phenolphthalein itu kita tak letak banyak, hanya titis sahaja. Okey, warna dia sangat cantik kalau kamu dapat buatlah dekat lab nanti. Kita letak setitis 2 sudah cukup. Okey, dia akan jadi berubah menjadi warna pink. Kemudian apabila kita titiskan, kalau kamu perhatikan sedikit demi sedikit dia akan menukarkan warna merah jambu itu kepada tidak berwarna ataupun jernih. Once masa sahaja dia bertukar itu, okey, kita dah boleh mula berhati-hati. Ni kelalang kon ini kita kena sentiasa goncang. Okey, maksudnya yang ini kan nanti eksperimen yang antara target untuk ditanya ataupun dilakukan dalam amali nanti. Sebab awak kena ada mahir penggunaan kedua tangan awak, di mana first tangan kena control ni pipe, second kena control bukan kacau kena pakai rod kan, ini kena pakai tangan. Awak kena swirl, kita panggil pusing-pusingkan dia supaya dia bercampur. Sebab kita nak asid dengan alkali tu bercampur dengan lengkap. Jadi sini kena hati-hati sebab once dia bertukar saja kita kena stop. Sebab kalau awak terlambat, maka larutan ini dah akan menjadi terlebih asid. So kita tak nak begitu. Okey, sebab kita nak tutup betul-betul tepat di mana dia bertukar, sebab kita nak dapatkan isi padu yang tepat. Okey, so dekat sini, dekat sticky note ni dia ada kata takat di mana proses berlaku penunjuk asid base itu bertukar warna. Okey, jadi dekat bawah ni nanti kita kena letak jubin putih. Sebab kita tak nak base awak tu, lantai awak yang berwarna macam-macam tu mengganggu awak punya pemerhatian. Okey. Ini adalah penerangannya. Okey, tapi saya tak nak pergi dekat sinilah. Awak macam agak keliru. Okey, kita tengok video sekejap. Kalau awak saya lupa pasang earphone tapi awak dengar Okey. Kalau awak tak dengar video ni, awak bagi tahu Okey, sekejap In this video, we will look at neutralization.
It's easy to tell if something is an acid. Add universal indicator. It's green when something is neutral, red in an acid, and blue in an alkali. There are some special reactions that can take the acidity or the alkalinity out of an acid or alkali. These are called neutralization reactions. If we add a measured amount of acid to this beaker, and then add a measured amount of a carbonate, you can see the fizzing that happens as the neutralization takes place, producing carbon dioxide. After this mixture has been allowed to stand for a while, we add some universal indicator. Notice how it turns green, indicating that the acid has been completely neutralized by the carbonate. Scientists do these kind of reactions all the time to determine how concentrated acids or alkalis are. Here we're going to use a slightly different indicator, phenolphthalein. It's coloured in an alkali, but clear in an acid. We begin to add acid to the alkali using this piece of equipment, a burette. Kamu perhatikan bagaimana dia control tangan tu So make sure you nampak betul-betul sebab ini kemungkinan akan dijadikan satu dalam salah satu tajuk dalam peperiksaan amali nanti So you kena make sure you tahu bagaimana you nak control tangan The scientist opens the tap and then begins to swirl the flask gently. Once the indicator has changed from coloured to clear, we know that all the alkali has been neutralized by the acid. The scientist quickly closes the tap on the burette. Kalau kamu perhatikan, tadi dia menggunakan satu tangan. Tapi kita tak galakkan. Sebab kamu nampak kan, kemungkinan dia terlebih tau. Jadi kita akan ajar cara menggunakan dua tangan. So, satu, tangan kanan contohnya, awak akan control pipe. Tangan kiri awak akan swirl. Macam tu lah yang saya maksudkan dengan memutarkan kelalang kon tu. Jadi tak nak terlebih. Once dia bertukar sahaja, awak stopkan. Jadi ini bacaan burette yang awak akan nampak. So you akan baca, cara membaca burette semua orang pun tahu kan. Mesti paras yang itulah untuk kamu dapatkan bacaan tepat. Tu semua orang dah belajar cara nak membacanya. Measures how much acid was added to the alkali. From this knowledge and the knowledge of how concentrated the acid was, the scientists can easily determine the concentration of the alkali. Okey, so itu tadi bagaimana cara nak menentukan isi padu bagi asid yang diperlukan untuk menetralkan alkali di dalam kelalang kon ini. Jadi itu cara dia. Kalau yang first tadi, kalau kamu perhatikan yang first ni adalah berkaitan dengan dia adalah kalau kamu tengok warna lain, ini adalah menggunakan penunjuk semesta yang lain. Sebab itu warna dia berbeza. Sebab penunjuk semesta universal tu dia ada warna yang berbeza. Ini bukan guna phenolphthalein kita nak fokus kepada phenolphthalein tadi. Okey, so itulah dia bagaimana secara realnya bagaimana eksperimen pentitratan itu berlaku. Okey. So ini adalah takat akhir proses penetralan. Ini dia punya sebenarnya penerangan tadilah sebenarnya. Okey, yang ini jadual ini yang saya nak awak lihat betul-betul. Kebiasaannya kita menggunakan phenolphthalein dekat sini Perhatikan warnanya. Ini sering kali ditanya dalam peperiksaan Jadi warna phenolphthalein di asid adalah tidak berwarna manakala di alkali adalah merah jambu. Okey, saya nak bagi tahu di sini kadang-kala dalam peperiksaan kalau tadi awak nampak dekat burette ini yang asid. Okey, di kelalang kon ini yang alkali. Okey, saya rasa saya pernah bagi tahu kot. Saya tak ingat saya dah pernah bagi tahu ke belum. Dalam peperiksaan dia juga boleh switch bentuk kebiasaannya. Di mana dia tukarkan di burette ini adalah alkali. Manakala di kelalang kon ini adalah asid. Okey. Jadi ingat phenolphthalein sentiasa kita letak di kelalang kon.
Maka di sini awak kena tahu warna di dalam ini. Jadi sekiranya awak membuta tuli menghafal yang kebiasaannya, maka awak akan kata ini warnanya merah jambu. Sedangkan sebenarnya ini warnanya tidak berwarna atau jernih. Okey, sebenarnya apabila kita campurkan, dia akan tidak berwarna. Apabila kita titiskan alkali, once dia capai satu takap peneutralan, maka dia akan bertukar menjadi merah jambu. Dia terbalik prosesnya di situ. Pernah ditanya dalam peperiksaan, tetapi malangnya pelajar dia hanya menghafal membuta tuli. Selalu kat dalam makmal macam tu, kat bawah tu adalah alkali warna merah jambu, tapi dia tak baca habis. Ni perhatikan. Jadi saya dah bagi tahu awal, sila take note apakah larutan yang di dalam burette dan juga kelalangkun tersebut. Yang penting awak kena ingat ni warna-warna ni. Metil jingga itu jarang kita guna, tetapi kemungkinan juga boleh ditanya lah. Jadi dalam asid dia warna kemerahan, manakala alkali warna kuning. Neutral warna jingga. Jingga tu lebih kepada orange sebenarnya. Okey, baik. Itu adalah warna penunjuk. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada masalah numerical. Maksudnya kita nak lihat kepada penyelesaian pengiraan yang melibatkan peneutralan. Di sini awak kena fokus betul-betul. Penting step pertama persamaan kimia. Sebab itu persamaan kimia kita belajar awal. Sebab persamaan kimia itu akan dibawa ke bab-bab seterusnya. Contohnya dalam pengiraan dalam peneutralan ini, sekiranya kamu punya persamaan kimia itu tak balance, dia akan beri kesan kepada di bawah-bawah sini. Okay, so mesti make sure dia balance kerana kita akan menggunakan pekali yang kamu balancekan. Di mana pekali itu adalah mewakili bilangan mol dari segi teori, dari segi persamaan kimia sepatutnya. Pekali di hadapan. Sebab itu penting. Okay, so ini step-step dia lah. Okay, kita terus tengok contoh. Okay, tengok contoh dekat sini. Apa yang dikatakan di sini adalah jika A mol asid A, asid A tu maksudnya jenis asid yang digunakan. Perhatikan A tu adalah mewakili pekali. Jadi A tu boleh diganti dengan sebarang nombor lah, bergantung kepada awak punya balance, awak punya persamaan, penyeimbangan persamaan kimia awak bergantung. Jadi A dengan B pekali itu adalah mewakili bilangan mol dari segi persamaan kimia. Dan daripada situ kita akan terbitkan suatu nisbah di mana kita akan boleh bandingkan atau kita boleh buat satu perkadaran. Kita tahu selain daripada menggunakan bilangan mol yang terus daripada persamaan, kita juga boleh menggunakan rumus. Kita dah belajar dah. Ada beberapa rumus untuk mengira bilangan mol. Okey? Contohnya, kalau keadaan bahan itu adalah larutan, maka kita tahu bahawa nak kira bilangan mol, rumus dia adalah MV per 1000. Di mana kalau kita nampak ada per 1000, V itu dalam sentimeter padu. Jadi, daripada sini, kita boleh buat perbandingan dengan bilangan mol yang ada pada persamaan kimia yang awak buat. Okey? Ini adalah daripada segi sebenarnya yang bergantung kepada berapa amount yang awak guna dalam eksperimen. Manakala A dan B ini bergantung kepada yang sepatutnya dalam persamaan. Ingat ni, kena faham maksud saya. Dalam persamaan dan yang sebenar, in reality. Maksudnya awak buat di makmal, bergantung kepada berapa banyak yang awak gunakan. Tetapi yang ini dari segi persamaan kimia, balance. Kita tak ambil kira lagi dari segi kuantitinya. Okey, kita ambil terus daripada perkali daripada balance itu. Okey, so sekarang kita nak tengok contoh. Okey, contoh kita ada macam ni. Contoh 14. 20 cm padu larutan natrium hydroksida NaOH 0.25 mol dineutralkan dengan asid hidroklorik 0.2 mol DM-3. Hitungkan isi padu asid hidroklorik yang diperlukan dalam tindak balas peneutralan ini. Baik, ingat lagi step pertama adalah sila tuliskan persamaan kimia. Jadi persamaan kimia ini adalah melibatkan asid hidroklorik dan juga
natrium hydroksida. Jadi dari sini kita akan tentukanlah dia punya garam adalah NaCl plus, of course peneutralan akan menghasilkan H2O. Baik, dari sini kita akan balancekan dia. First tengok natrium, so dah balance. Tengok bukan logam, Cl pun balance. Tengok hydrogen pun balance, O pun balance. So maksudnya adalah di sini tiada apa yang kita perlu adjust ataupun ubah daripada segi persamaan kimia. So kita gunakan yang ini. Jadi dari sini dengan kata lainnya, kalau tak ada apa-apa ni, saya guna warna berbeza. Sekejap, saya tukar warna. Okey, maksudnya perkali di hadapan sini kalau tak ada apa-apa dia 1. Ini 1. Kita akan ambil kira dari segi bahan. Okey. So dari sini maksudnya kalau asid tu kita anggap sebagai A, jadi bilangan mol daripada persamaan kimia A adalah 1. B adalah 1. Okey. So bila kita nak buat nisbah, dia akan jadi A per B. So bermaksud 1/1. Ingat A dan B itu adalah daripada persamaan kimia. Dan sekiranya kita nak mencari isi padu, nampak isi padu dia adalah V. So dekat situ sebenarnya dah ada kata kunci, maka kita kena gunakan suatu lagi rumus untuk mencari bilangan mol, iaitu mv/1000. Jadi untuk asid kita dapatkan dulu mv/1000. Sekarang saya tunjukkan mv/1000. Kalau kita buatkan nisbah mv/1000 bagi A per dengan mv/1000 bagi B. Okey. Maka di sini kita dah boleh nampak 1000 itu kita dah boleh masukkan dah. Sebab itu wujudnya formula di mana dia boleh ringkaskan MaVa per MbVb sahaja. Yang ini saya nak terangkan, nanti mungkin ada yang tertanya-tanya mana pergi hilangnya 1000. Ini menggunakan matematik di mana kalau kita bahagikan double per dekat situ 1000 tu dah boleh dihapuskan. So tinggallah MaVa per MbVb. Maka kita bandingkan dengan bilangan mol yang daripada persamaan. Okey, so inilah dia kita gunakan. Okey, nampak tak? Daripada sini kita hanya perlu menggantikan sahaja nilai-nilai yang kita dah tahu. So A tu kita tahu dia adalah mewakili asid. So jangan tertukar. Jangan pula atas untuk MaVa tu awak tengok asid, kemudian dekat sini alkali pula. Ini tak ada masalah sebab 1/1. Nanti awak akan jumpa soalan yang mana dia bukan 1/1, 2/1 ke 3/1 ke 1/2. Nanti kalau tertukar, dia akan beri kesan dekat awak punya ketepatan jawapan. Baik, di sini kita tengok untuk asid. Okey, asid kita hanya ada kemolaran sahaja kan, iaitu 0.2. Maka kita ganti 0.2 untuk Ma. Va tak tahu. Okey, B tu tadi mewakili alkali. Jadi alkali M dia adalah 0.25. Okey, Vb dia adalah 20. Ganti sahaja anda akan dapat markah. 1/1 tu 1 lah. Kan? So sekarang kita nak cari Va. So saya yakin semua orang pun dah mahir lah. Macam mana kita nak susunkan. Bawa naik atas ke, darab jadi bahagi ke kan. So dia akan jadi Va sama dengan awak dapatkan 0.25 darab 20 bahagi 0.2. Okey. So perlu tunjukkan jalan kerja, jangan tiba-tiba sahaja akan dapat jawapan. So itu tak nak. So Va awak nak bila kira tekan kalkulator anda akan dapat 25 cm padu. Make sure letakkan unit. Unitnya cm padu sebab dia adalah isi padu. Okey. So kimia dia mementingkan isi unit unit yang betul dan tepat. Okey, ada masalah tak di sini? Okey, satu lagi saya nak betulkan sikit lah. Saya dah biasakan untuk awak tuliskan sekurang-kurangnya satu tempat perpuluhan kan. Okey, tak nak tulis 25, sila tulis 25.0 cm padu. Ini isi padu Okey. Ada nak tanya dekat sini? Tak ada Okey, saya bergerak kepada contoh 15.
Kalau contoh 14 tadi, dia adalah berkaitan dengan bahan yang dalam keadaan larutan. Sebab itu kita gunakan formula MV per 1000. So, kemolaran ingat untuk mencari kepekatan dia ada dua formula. Sama ada dia melibatkan bahan yang dalam keadaan larutan atau bahan dalam keadaan pepejal. Kalau bahan dalam keadaan pepejal, kita tak panggil kemolaran. Kita panggil kepekatan. Kerana kita menggunakan formula yang berbeza untuk cari bilangan mol. So, kalau kamu perhatikan di sini, bahannya adalah zinc oksida. Dan zinc oksida ini nampak dalam keadaan pepejal. Sebab itu dia dalam keadaan berat gram macam tu kan. So, tak nak fikir panjang, first step mestilah persamaan kimia. Jadi, kita akan tengok asid apa yang diguna. Kita mula dengan asid dulu. So, asid nitrik. So, asid nitrik HNO3. Okay, tambah zinc oksida ZNO. So, hasilnya adalah macam biasalah awak combinekan dua ion yang berbeza daripada bahan yang berbeza. Maka di sini kita akan dapat zinc NO3 ada 2. Kerana apa? Kerana nitrat tu ion dia, charge dia NO3 negatif. Manakala zinc tu Zn2+. Sebab itu kita perlukan 2 ion nitrat. Sebab itu garam yang terhasil formula kimianya adalah zinc NO3 dalam kurungan ada 2. Dan satu lagi, so kita dah tahu. Okey, sebelum itu kan, ni saya tulis dulu H2O. Sebelum itu saya nak tanya, zinc oksida tu apa? Base ke alkali? Zinc oksida ni base ke alkali? Betul kunci, tepat sekali. Zinc oksida adalah base. Ingat logam oksida adalah sejenis base. Base dengan alkali adalah dua benda yang berbeza di mana alkali adalah anak kepada base. Semua alkali adalah base tetapi tidak semua base adalah alkali. Ingat tu pergi balik, tengok balik nota apa beza base dengan alkali So kita akan balancekan dia lah. So kita mula dengan logam. So logam di sini zinc. So balance. So kita move kepada ion yang selain hidrogen dan oksigen, ion nitrat. Kita ambil semua sekali So kita dapati ion nitrat di sini 1 Kita ambil 1 ni sebagai 1 Tetapi di hasil tu 2. Bermaksud kita perlu letak 2 di depan asid nitrik tersebut. Okay, so bila kita dah balance di situ, kita move kepada hidrogen. Okay, so kita tengok hidrogen. So hidrogen di bahan ada 2 dan di hasil juga ada 2. So balance. So kita tengok oksigen. Okay, oksigen pun balance ada 1. Sini pun 1. So inilah dia persamaan dia. Ingat persamaan yang betul akan membawa kepada jawapan yang tepat. Okay, persamaan salah sebaliknya lah. Okay, so dari sini kita boleh tentukan A dan B. So A di sini adalah 2. Ingat A itu adalah tengok kepada perkali. Okay, B di sini adalah 1. So dari situ kita boleh dah tentukan nisbah A per B iaitu 2/1 ataupun 2 pun boleh. Okay, so apabila kita dah berjaya membuatkan satu nisbah mol daripada segi persamaannya, sekarang tibalah masa untuk kita menentukan bilangan mol dari segi realiti. Realiti maksudnya bergantung kepada berapa isi padu ataupun berapa banyak bahan yang awak gunakan. Baik, kita mulakan dengan apa yang kita ada dahulu. So, kita ada sekarang ni adalah zinc oksida. Itu yang kita ada maklumat lengkap kan. Manakala asid nitrik tu kita hanya ada apa? Isi padu sahaja. Kita tak ada kemolarannya kan. Jadi kita ada jisim bagi zinc oksida. So, di sini ingat untuk menentukan bilangan mol, kita akan menggunakan formula yang saya ajar segitiga itu. Okay? Di mana di atas ni adalah jisim, di bawah ni bilangan mol dan di sebelahnya adalah JMR atau JAR. Okay? Jadi kita nak tentukan bilangan mol betul yang di sini kan. Jadi tinggallah gram per JMR. So kita tahu formula untuk cari bilangan mol bagi zinc oksida adalah bilangan mol bagi zinc oksida adalah jisim iaitu 4.05 bahagi dengan JMR bagi zinc oksida. Baik, JMR bagi zinc oksida. So zinc 65 tambah oksida ada unsur oksigen 14. Okey. So di sini kita akan dapat 4.05 bahagi dengan berapa ni bawah? 65 tambah 14 ni. Sorry, bukan 16, 14, 16.
Okey, berapa bawah ni? 65 tambah 16, 81, betul? Okey, 81. Baik, sama-sama kira 4.05 bahagi 81. Betul tak anda dapat 0.05 mol? Sesiapa yang tak dapat seperti yang ditunjukkan? Okey. So, anda akan dapat 0.05 mol. Bermaksud di situ kita tahu di sebelah sini A per B 2 per 1. Kita dah ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri, ingat bawah ni adalah alkali atau base kan? Jangan tertukar Jadi di bahagian bawah kita dah tahu 0.05. Okey? Kita dah tahu 0.05. Tetapi sekarang kita tak tahu di ruangan ini. Okey? So di ruangan ini adalah mewakili bilangan mol bagi asid. Okey. So daripada sini kita dapatkan dulu bilangan mol bagi asid. Jadi kita tahu untuk dapatkan bilangan mol 0.05 kita akan bawa ke kanan lah. So kita akan dapat, ini saya tulis dulu bilangan mol HNO3 sebab asid. So dia akan jadi 2 darab dengan 0.05. So kita akan dapat 0.1 mol. Betul? Okey, ini adalah bilangan mol untuk asid nitrik. Okey, sampai situ siapa tak faham? Ni belum habis lagi saya baru sampai situ. Siapa tak faham untuk dapatkan 0.1 mol tu? Itu kita ambil daripada perbandingan. Okey, saya tahu mungkin ada yang tak nak tanya, tapi saya macam boleh agak. Ada yang di antara kamu ni dia macam agak confused sedikit. Kenapa saya tak guna MV terus dekat sini? Siapa tahu? Jangan Mana pen? Okey. Kenapa saya tak guna terus MV? Saya terus ganti V tu kepada 50, terus saya dapatkan M. Kenapa? Siapa tahu tak sebab tu? Kalau tadi kan saya guna M, A, V, A per M, V, MB, VB kan. Saya terus guna M, V tu untuk mencari sama ada kepekatan atau isi padu. Tetapi di sini, saya tak gunakan M dengan V. Saya ambil bilangan mol itu sebagai dia punya subjeknya. Okey? Kenapa? Tak ada jawapan? Tak ada idea? Soalan tak bagi. Okey. Ya betul soalan tak bagi. Tapi dia lebih kepada macam ni. Nampak tak? Kalau tadi MAVA, MBVB dua-duanya dalam keadaan larutan. Dan di mana di situ, sebab itu kita boleh terus mansuhkan seribunya. Perlu diingat, 1000 itu sentiasa ada sebenarnya. Kita boleh mansuhkan oleh kerana operasinya itu double per dengan 1000. 1000 tu dimansuhkan. Kerana kedua-dua bahan itu dalam keadaan larutan. Tetapi di sini, bahannya ini dalam dua keadaan yang berbeza. Zinc oksida itu dalam keadaan pepejal, manakala asid dalam keadaan larutan. Jadi kita tak boleh nak menggunakan terus MV. Kalau awak nak gunakan MV, awak mesti ada per 1000. Sebab itu saya tak nak terus letak MV sebab takut nanti awak keliru. Ada 1000 dekat situ. Saya gunakan first dahulu bilangan mol. Ingat 1000 untuk yang ini tidak dimansuhkan kerana di bawahnya itu bukan menggunakan rumus MV sebab dia adalah pepejal. Dia menggunakan rumus yang ni segitiga ni tadi. Dia berbeza keadaannya. Okey? So diharap clear lah dekat situ bagi siapa yang ada sedikit confused kenapa tak guna MV seperti soalan yang tadi. Jadi daripada sini barulah kita buat satu perbandingan. Okey, untuk cari bilangan mol sebenarnya menggunakan MV per 1000. Sebab itu kita keluarkan balik. Kita tak nak confuse, kita nak letak semua dekat sini nanti awak confuse mana nak bawa naik atas, mana nak bawa naik bawah kan. Sebab ada banyak double per dekat situ kan. Jadi di sini kita tahu bahawa rumus bilangan mol
adalah sama dengan MV per 1000. Ingat sebab kenapa kita guna rumus ini? Kerana semua isi padunya diberi dalam sentimeter padu. Sekiranya isi padu itu dalam dm padu, maka kita dah tak guna per 1000. Tetapi sekarang dalam sentimeter padu. Okay? So, perlu diingat di situ. Tetapi di sini, bilangan mol kita dah dapat daripada situ. So, kita just ganti 0.1 sama dengan okey, M kepekatan itu yang kita nak cari, iaitu M bagi A. V itu kita dah tahu iaitu 50, so kita ganti per dengan 1000. Okey, nampak lebih clear, nampak lebih jelas berbanding kalau kita letak semua di sini agak serabut. Okey, so di sini kita akan mencari MA lah. So di sini kita akan menyusun semula. Maka MA adalah 0.1 darab 1000 bahagi dengan 50. Okey. So anda akan dapat nanti jawapannya 2 mol DM padu. Mol DM negatif 3. Ataupun nak tulis yang ni sekali lagi terlupa 2.0. 2.0 M besar pun boleh. Sebab M besar mewakili kemolaran di dalam keadaan larutan. Sebab kita sekarang mengira kepekatan atau kemolaran bagi asid. Okey. Tetapi perlu diingat jangan pula awak letak kepekatan bagi zinc oksida tu unit dia macam ni tiba-tiba. Contoh contoh dapat kepekatan dia 2.0 M bagi zinc oksida. Ingat M tu hanya untuk kemolaran. Kemolaran adalah khusus untuk yang berada dalam keadaan larutan. Okey. So mana-mana dalam keadaan pembejar kita tak guna M lah. Okey, boleh? Okey, so sekejap yang latihan ni saya rasa kita tak perlu buat. Okey, esok kita akan bincang modul Tetapi untuk latihan hari ni boleh cuba soalan nombor 3 dan juga nombor 5 uji kendiri 6.7 sebab soalan yang ni dia agak simple, straightforward, sama je macam yang kita dah bincang tadi kan. Okey, kita terus kepada awak punya latihan hari ni iaitu soalan 3 dan 5. Cuba buat di dalam buku latihan 1. Okey, untuk esok khusus kita akan bincangkan soalan di dalam modul. Okey, so esok 3 masa 12.30. Ingat kita punya temu janji, kita nak ganti kelas hari Ahad hari tu. Terima kasih saya ucapkan sebab ada toleransi daripada anda semua. Terima kasih. So esok kita akan bincangkan soalan dalam modul. Untuk hari ni cuba buat soalan 3 dan 5 sahaja. Okey, so sekiranya tak ada masalah sebab dah pun 10.30 saya dah ambil masa orang lain. Okey, so sekian sahaja kelas saya hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum semua. Tahniah kepada yang hadir sekali lagi Okey, bye-bye.